menghapuskan tentang amal yang berbentuk wa anfiqu, kalimatnya pun kalimat arahan. Seperti wa aminu, berimanlah kamu. Sekarang wa anfiqu, dan nafkahkan, juga arahan. Harta bendamu kamu kena keluarkan sebahagian untuk dinafkahkan. Dia perintah, maka hukumnya wajib. Dan tidak ada nas yang datang kemudian yang mengubah hukum itu. Hukumnya tetap wajib sampai ke bila-bila. Apatah lagi berbentuk zakat, sudah pasti ianya bukan sunat, ia wajib. Maka wa anfiqu, selepas beriman kena beramal. Fokus ayat 7 ialah tentang amal nafkah. Sedangkan amal itu banyak, semua itu amal. Ayat-ayat lain memfokuskan tentang amal-amal yang berbeza. Ayat ini memfokus tentang nafkah. Maksudnya jangan kedekut. Tak cukup sekadar iman, kamu kena jadi manusia yang tidak kikir. Maka nafkahkan sebahagian apa yang Allah berikan kepadamu, yang kamu menguasainya sekarang, tetapi bukan dengan pemilikan penguasaan yang mutlak. Harta itu dimilikimu sementara. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya, mereka mendapat pahala yang besar. Lahum ajrun kabir. Inilah yang kita sebutkan juga pada sesi pertemuan yang lepas. Kita mengatakan bahawa jika hendak harta kita bertambah, formula Islam ialah jangan kedekut. Rajin-rajinlah mengeluarkan sedekah, rajin-rajinlah mengeluarkan nafkah. Walaupun kita mungkin ada sedikit masalah kewangan, jika ada sedikit masalah kewangan, dermakan sedikit, insya-Allah rezeki bertambah. Jangan berkata saya pun teruk, jangan. Katalah insya-Allah kurang-kurang saya masih ada wang, keluarkan sedikit untuk orang yang lebih teruk daripada kita. Kita mungkin teruk tapi ada yang lebih teruk, maka tak salah yang teruk memberi nafkah sedikit kepada yang lebih teruk. Yang tidak teruk lagi-lagilah kena memberikan nafkah, lagi-lagilah dituntut. Insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita. Rupanya nak murahkan rezeki bukan sekadar angkat tangan berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, tak cukup. Nak murahkan rezeki, wa anfiqu, kata Allah. Allah tak kata doa lah minta murah rezeki, tidak. Allah kata nafkahkan hartamu. Lahum ajrun kabir, bagi mereka ada ganjaran besar yang sedang menanti. Sudah pasti yang paling besar di sana, di alam akhirat. Tapi tidak menafikan juga ganjaran di dunia. Sebab berpandukan ayat lain, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, dan tanda syukur ialah kita tidak bakhil, kita berterima kasih kepada Allah dengan suka memberi. Ditambah dengan hadis, tangan di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangannya di bawah. Galakkan untuk memberi, bukan menerima, memberi. Orang Islam memberi dulu, bukan menerima, bukan meminta cari subsidi, tidak, memberi. Kita membudayakan cari subsidi, duk terima ya. Islam kata umat Islam kena memberi, tangan dia sentiasa di atas. Jika kamu bersyukur, aku tambahkan lagi nikmat kepadamu. Jadi jangan merungut. Jika rezeki kita bermasalah, kita kena marah diri kita yang mungkin selama ini melupai orang lain. Kita hanya nak genggam, nak genggam, nak genggam, tak mau buka untuk memberi. Sebab itu pada sesi lepas saya mencadangkan, jika boleh setiap bulan RM50 letak sebelah. Untuk siapa? Untuk Palestin sebagai contoh. Mereka amat memerlukan. Sekarang bukan sekadar Palestin, juga ramai di negara China sekarang
Ada kelompok Islam dia sembelih. Mereka juga perlukan bantuan. Sekarang banjir besar melanda Mindanao, Filipina. Umat Islam bermasalah juga di sana. Mereka perlukan sedikit wang, bukan banyak pun, tapi keluar. Jangan keluar setahun sekali, setiap bulan. Dapat gaji, kita dah genggam gaji. Pertama sekali keluar untuk orang lain yang memerlukan. Belum keluar, jangan fikir belanja. Jadikan itu sebagai budaya hidup kita. Letak sebelah. Ini untuk fakir miskin, ini untuk Palestin. Ada bahagian-bahagian masing-masing ikut kemampuan kita. Lepas itu bakinya nak belanja. Ini untuk sewa, ini untuk bayar itu, bayar ini. Silakan. InsyaAllah. Jika itu kita lakukan, apa janji Allah? Lahum ajrun kabir. Bagi mereka ganjaran yang besar, InsyaAllah. Seterusnya kita masuk ke ayat ke-8. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Mengapa kamu ini masih tidak mau beriman, sedangkan Rasul menyeru kamu kepada iman kepada Allah? Bukan sekadar menyeru, menyeru dengan hujah, dengan dalil, nak mengetuk minda, dengan mukjizat, nak mengetuk minda, nak membuka hati. Ini kepelikan yang berlaku. Bagaimana pendapatmu? Kamu fasih bersyair, bandingkan syairmu dengan Quran. Baca Quran, tengok susunan ayatnya, itu juga mukjizat. Dan sudah pasti mukjizat yang paling agung yang Nabi kita bawa sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Jika tentang rasul-rasul lain difokuskan tentang mukjizat berbentuk kepelikan yang tertentu. Nabi Allah Musa, tangan bertukar kepada putih bercahaya, tongkat yang diketukkan kepada laut Kulsum terbelah dua. Begitulah seterusnya. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam menghidupkan orang mati, menghilangkan penyakit sopak secara spontan, dan begitulah seterusnya. Tetapi ketika dibicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus mukjizat yang berlaku ke atas Nabi bukan benda-benda seperti itu. Yang difokuskan ialah tentang Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surah Isra ayat 9 yang sering kita sebutkan di sini. Sesungguhnya Quran mampu membawamu pada sesuatu yang mantap, lebih benar, lebih adil, lebih tepat, aqwam. Maka difokuskan pada Quran. Ini dalil. Kaji Quran, tengok isinya. Ini bukti Nabi utusan Allah. Bila Nabi utusan Allah, maka Allah lah yang wajib disembah. Sebab itu seringkali ulama menekankan, mengajar kepada umat tentang ilmu ijazul Quran. Bila kita kaji Quran, salah satu cabang ilmu penting yang diajar oleh ulama sejak dahulu ialah ijazul Quran. Apa maksud ijazul Quran? Pembuktian bahawa Al-Quran ini luar biasa, yang membuktikan dia bukan kalam makhluk, bukan rekaan Nabi, tapi datang dari ilahi. Ini buktinya. Buktinya disebut sebagai ijazul Quran. Ramalan yang belum berlaku akhirnya berlaku. Surah Ar-Rum, pada suatu ketika di zaman Nabi, ketika mereka berada di Mekah, Farsi mengalahkan Rom. Allah turunkan wahyu, ulibatir Rum, ya Rum dikalahkan. Tapi dalam masa tak sampai 9 tahun, Rum akan mengalahkan. Belum berlaku, turun ayat ramalan, the prophecy of the Quran. Akhirnya berlaku dan sahabat-sahabat bertakbir Allahu Akbar. Menakjubkan, ramalan menjadi hakikat. Nabi pun
tidak tahu. Nabi hanya memberitahu. Nabi tidak tahu. Nabi hanya